Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, pada masa ini saya berada di perkarangan makam salah seorang daripada tokoh ulama besar di dalam sejarah Islam, iaitu Syekh Mehmet Birgivi Effendi, yang terletak di kawasan Bigri Ödemiş di wilayah Izmir di Turki. Mehmet Birgivi telah dilahirkan di Balıkesir pada tahun 1521, walaupun tertera di makam beliau dilahirkan pada tahun 1518 atas perbezaan kiraan hitungan usianya. Imam Birgivi telah berhijrah pada usia mudanya, dihantar oleh bapanya ke Istanbul, ke Semaniah Madrasah di sana untuk melanjutkan pelajaran, dan seterusnya berkhidmat di Edirne selama beberapa tahun sebagai kadi askar sebelum meletakkan jawatan dan berpindah ke kawasan Birgi yang berada di sini. Dan hasil daripada perbincangan di antara beliau dengan Syekh Ataullah Effendi, iaitu guru kepada Sultan Salim yang kedua, yang berhajat untuk membangunkan Birgi sebagai pusat kajian perkembangan ilmu bagi wilayah Izmir, Syekh Mehmet Birgivi telah bersetuju untuk memimpin madrasah yang dinisbahkan kepada namanya, iaitu Madrasah Birgivi. Di sinilah Syekh Mehmet Birgivi bermastautin, menyebarkan ajaran dan juga panduan-panduan yang terhasil daripada sekitar 27 buah buku dan risalah yang telah dihasilkan oleh beliau sepanjang hayatnya. Syekh Mehmet Birgivi Effendi adalah merupakan seorang tokoh mujaddid yang menyeru kepada pemurnian ajaran Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh agama Allah SWT, terutamanya hal-hal yang bersangkutan dengan bid'ah, melalui pengajaran-pengajaran beliau yang walaupun disampaikan di universiti yang dinamakan sebagai Madrasah Birgivi, tetapi beliau lebih terkenal sebagai seorang pendakwah yang menyampaikan pengajaran-pengajarannya di mimbar-mimbar masjid. Selama lebih kurang beberapa tahun beliau berada di sini. Syekh Mehmet Birgivi juga dikenali sebagai seorang ulama yang banyak melakukan kritikan sosial, terutamanya kepada pembesar-pembesar dan ulama-ulama yang bertugas di dalam jabatan-jabatan rasmi Kerajaan Daulah Osmaniyah pada masa itu. Antara isu yang paling masyhur adalah pertelingkahan yang berlaku di antara beliau dengan Al-Imam Abu Sa'ud berkenaan dengan keharusan mengambil upah daripada menjadi guru agama, sehingga telah mencetuskan satu perdebatan yang masyhur di dalam sejarah Daulah Osmaniyah. Dan hasil daripada itu, Imam Birgivi telah menulis 3 buah kitab, iaitu Inqazul Halikin yang ditujukan kepada pemerintah, Inqazul Na'imin yang ditujukan kepada orang ramai, dan As-Saifus Sarim yang dikarang berkaitan dengan topik yang sama. Imam Birgivi juga telah pergi ke Istanbul dan melakukan perbincangan dengan Sokulu Mehmet Pasha, iaitu Sadr Azam yang terkenal pada masa tersebut, berkenaan dengan pandangan-pandangan beliau yang membicarakan tentang kepincangan yang kelihatannya mula membawa Daulah Osmaniyah daripada kemuncaknya di zaman Kanuni Sultan Sulaiman kepada era kemunduran yang dikaitkan oleh Imam Birgivi berpunca daripada kemerosotan akhlak dan juga keimanan umat Islam pada masa tersebut. Di antara kitab yang terkenal yang dikarang oleh Imam Birgivi ialah At-Tariqah Al-Muhammadiyah, yang telah diterjemahkan kepada banyak bahasa dan masih dibaca terutamanya oleh mereka yang belajar pengajian Islam di universiti dan secara tradisional di Turki pada masa ini, dan khususnya kepada pengikut tarikat Jerahi Helvati yang menisbahkan pengajaran mereka kepada legasi Imam Birgivi. Imam Birgivi telah bermusafir ke Istanbul pada sekitar awal kurun yang ke-16, tetapi beliau telah dijangkiti dengan penyakit taun dan telah meninggal dunia pada tahun 1573 pada usia kira-kira 52 tahun, dan disemadikan di kawasan ini, di perkampungan Birgi, tempat di mana beliau menisbahkan namanya, iaitulah daerah Birgi.
Di sisi Imam Birgiwi juga adalah Syekh Fadlullah Effendi, iaitu anak kepada Imam Birgiwi yang turut pernah bersama dengan beliau ketika beliau berada di Halab dan juga di Mesir pada suatu ketika. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, keampunan dan maghfirah kepada Imam Birgiwi dan sekalian alim ulama kita yang telah pergi, dan semoga Allah mengizinkan saya dan juga rakan-rakan yang lain untuk terus mengenali, mempelajari dan mengambil manfaat daripada ajaran beliau dan seterusnya berkongsikan ia kepada umat untuk kebaikan kita bersama, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.